Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Jumaat 2 Jumadal Akhirah 45, 15 Disember 23, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah Cara Hidup. Kita ni nak ajak orang memahami hakikat syariat Islam tu apa. Jangan kata Islam tu payah, Islam tidak sesuai, Islam lapuk. Jangan. Siapa dia bercakap demikian, dia tu lapuk, tak pandai agama, nak kecek juga bab agama. Kita kata sabar bang, sabar. Jadi kita ni menarik sebab kita nak nyatakan pada masyarakat tentang hakikat syariat Islam. Masuk kita pada kali ini, kita sudah ada bab 3. Jemaah yang ada kitab, bab 3, memahami ikhtilaf. Memahami ikhtilaf. Muka surat dia 80. Muka surat 80. Sebab apa kita kena faham ikhtilaf? Barulah tidak ada tuduhan karut. Kalau tidak, dia anggap macam mazhab-mazhab dalam Islam ni macam agama Kristian juga, Protestan, Ortodok. La, berbezanya pandangan ulama. Kenapa? Ini tajuk kita sekarang. Kita akan bincangkan pada kali ini sebab berlakunya ikhtilaf di kalangan ulama. Ada beberapa sebab yang saya akan kuraikan berdasarkan kepada buku kita ini, insya-Allah. Yang pertama, kita nak ambil definisi makna ikhtilaf. Definisi ataupun makna ikhtilaf. Ikhtilaf itu makna apa? Tuan-tuan tengok dulu makna dia. Menurut Ibnu Manzur ni seorang ulama bahasa yang hebat. Kitab dia, tengok nota di bawah tulis, nama dia Lisanul Arab. Lisanul Arab ni komus 10 jilid komus. Kita komus bahasa Arab paling besar Abu Al-Marbawi. Nah, dia ada 10 jilid. Ni Lisanul Arab 10 jilid kitab. Alhamdulillah, kitab-kitab besar-besar ni kita dah bawa balik di perpustakaan kita. Nantilah kita jemput semua jemaah yang datang ni boleh ziarah perpustakaan Pondok Sungai Durian yang makmur sekarang ni. Kita dah kumpul lebih daripada 12,000 kitab sudah ada. Lisanul Arab dia kata ikhtilaf merujuk sesuatu yang saling bercanggahan dan tiada kesepakatan. Kalau kata ikhtilaf, berbeza. Kalau kata beza, tak sama. Itu ya dia. Namun dikatakan bahawa kedua-dua perkara itu sebenarnya berbeza dan berikhtilaf. Oleh itu, setiap sesuatu yang tidak selari dikira sebagai bercanggahan dan berikhtilaf. Setiap benda yang tak serupa, berbezalah. Dalam kitab-kitab para ulama terdapat juga penggunaan perkataan lain selain daripada ikhtilaf. Dia panggil khilaf, al-khilaf. Sebab kalau kata ikhtilaf ni, dua orang yang mempunyai kepakaran, mereka bincang, mereka berbeza. Kalau kata khilaf, sebelah pihak ya. Tapi penggunaan tu boleh guna dua-dua. Khilaf boleh guna, ikhtilaf
juga boleh guna. Jadi khilaf boleh, ikhtilaf pun boleh juga. Kita mengatakan alhamdulillah. Kalimah al-khilaf sebagaimana disebut oleh Al-Fairuz Abadi. Seorang lagi pula pakar bahasa, Al-Fairuz Abadi, dalam kitab dia Al-Qamusul Muhit. Al-Qamus Al-Muhit, besar juga kitab, tapi besar lisanul Arab lagi. Dia kata apa? Al-Qamus Abadi mempertikaikan sesuatu perkara oleh seseorang. Mempertikaikan satu perkara, mana saya tak setuju, itu makna khilaf. Yang penting khilaf ni lawan kepada ittifaq. Kalau kata khilaf lawan kepada ittifaq, dan bukan semua khilaf itu berkelahi lah. Maka khilaf, tengok di sini dalam menjelaskan makna khilaf, Syekh Al-Jurjani ada sebuah kitab lagi. Main kitab kita hari ni tak? Dia kata ada sebuah kitab kecil tapi besar ni, nama dia At-Ta'rifat. Dalam kitab dia tu dia bincang tentang definisi saja. At-Ta'rifat. Khilaf mendefinisikan dengan katanya percanggahan yang berlaku antara dua orang yang saling berbeza untuk mentahqiqkan kebenaran ataupun membatalkan kebatilan. Jadi tujuan kita berbeza ni nak menzahirkan kebenaran atau nak membongkarkan kebatilan. Itu makna kita ikhtilaf, sebab saya rasa pandangan saya betul dan mungkin awak betul. Mari kita bincang. Itu dipanggil ikhtilaf. Dua orang yang berbeza masing-masing nak apa? Nak menyatakan kebenaran yang ada dalam ilmu dia. Allahu Akbar. Oleh itu, perbincangan dalam memahami ikhtilaf cenderung mengatakan tidak ada perbezaan antara kalimah ikhtilaf dan khilaf. Dua-dua itu berbeza belakang. Sehubungan dengan itu, perbincangan ini akan menggunakan kedua-dua istilah tersebut. Dua-dua ni kita akan pakai. Sekali kita kata ikhtilaf, ada kata khilaf. Sebab itulah ada ulama kata, Al-Imam Syatibi contohnya, tidak disebut di sini, dia kata ada beza. Kalau kata ikhtilaf daripada dua orang yang berautoriti. Kalau kata khilaf itu dicanggah oleh orang yang tak ada autoriti. Wallahu a'lam. Yang penting itulah perbahasan ulama. Sebab tu dia kesimpulan di sini kata dua-dua tu sama ya. Dua-dua tu sama dengan makna apa? Dengan makna perbezaan. Tulis sikit sebelum sampai ke tajuk dia, kita kena maklum juga, bukan semua ikhtilaf tu tak baik. Bukan semua perbezaan itu tidak baik. Ada ikhtilaf, dia panggil khilafut tanawwu'. Ada khilaf syar, khilaf tak baik. Ada khilaf pelbagai. Macam kita hari ni lah, ibarat kata tuan-tuan dan puan-puan ni suka makan nasi. Suka ke tak suka? Nya kata tak suka boleh. Tak, semua orang sebut nasi sengih lalu suka. Tapi berbeza. Ada orang suka nasi kerabu, ada orang suka nasi belau, ada orang suka nasi dagang, ada orang suka nasi mandi. Itu dia panggil khilaf tanawwu'. Orang pergi haji, saya nak buat haji tamattu', saya nak ifrat, nak sabar banyak dalam ihram. Mari seorang lagi pula, saya nak haji qiran, dua ibadat dalam satu kerja. Itu dia panggil khilaf tanawwu'. Yang kata awak ni lah, tak ada awak. Benda boleh pilih. Kita kena faham dari sudut makna ikhtilaf. Jadi perbezaan dia, ada ikhtilaf yang syar, khilaf tak baik. Ada ikhtilaf tanawwu'. Tanawwu' itu pelbagai. Jadi kita pilih lah. Baik. Sebab berlaku ikhtilaf di kalangan ulama. Ini penting sangat kita belajar bab ni. Kenapa pelajar? Supaya kita tahu, kita berlapang dada. Contoh kita akan buat nanti. Kenapa ulama ni kata, contohlah kita kata yang paling mudah sekali, kenapa kita kena baca kunut solat subuh? Ada ulama kata sunat, ada yang kata tak sunat.
Kita pun balah sama kita. Siapa tak baca kunung, dia bukan ahli sunnah. Selalu nyobuh gelar babuk tak. Kita pun tengok pandangan ulama. Oh, yang ni pegang hadis ni, yang ni pegang dalil ni, yang pegang. Kemudian kita tengok yang mana yang paling kuat. Jadi mereka bukan suka-suka balah macam budak di kedai kopi. Mereka berkelahi kerana di atas dasar ilmu dan kepahaman masing-masing. Tengok kita. Ikhtilaf dalam kalangan alim ulama memang suatu realiti. Tak boleh lari dah. Orang ni dia punya ijtihad macam ni, Syafi'i macam ni, Abu Hanifah macam ni. Syafi'i, guru dia Imam Malik. Malik kata lagu ni, Syafi'i kata lagu ni. Berlaku. Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada Imam Syafi'i, pun berbeza dengan guru dia. Jadi jangan pula kata Allah, Imam Ahmad ni derhaka ke Syafi'i. La. Yang mulut celupar kata orang derhaka ni, bila orang tak mengaji banyak. Sebab itulah kita bongkar. Tujuan anak tulis tajuk ni khas supaya para jemaah berlapang dada, cerah hati, bertimbang rasa, bertoleransi dalam benda-benda yang berlaku ikhtilaf yang muktabar. Kalau ikhtilaf tak kuat, kita nyatakan bahawa ikhtilaf itu tidak kuat. Yang betulnya sekian, itu tidak jadi masalah. Tak boleh kata kalau khilaf kat pakai tak boleh larang. La. Ada ikhtilaf yang muktabar, ada ikhtilaf yang tidak muktabar. Ada dua pula ada situ. Jadi bukan semua ikhtilaf tu tak boleh larang, tak boleh bincang. La. Baiklah. Maknanya ulama kalau tak berbeza, bermakna bekulah dia, pakai ikut orang ya, tak boleh. Kita pun lagi itulah juga atas dunia hari ini berlaku sedemikian. Mungkin guru kata lain, murid kata lain. Ini kita bincang lah. Jangan pergi buat fitnah di belakang pula. Tak faham mari tanya. Ni tak tahu kitanya. Dia wasa orang mengajar, dia tak dengar molek. Lepas tu bila dengar molek, bila kawan dia bagi tahu kedai kopi, dia ulas. Berasapnya kata ke ustaz sendiri. Ini kita kata inilah kepincangan akhlak yang ada dalam sebahagian orang. Na'udzubillah. Ikhtilaf di kalangan alim ulama memang suatu realiti kerana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan demikian. Tak payah lari dah kita ni. Namun perkara yang perlu diketahui ialah apakah sebab berlakunya ikhtilaf itu? Limaza ikhtalafu? Kenapa ulama berbeza? Dengan mengetahui punca atau faktor terjadinya ikhtilaf, ia dapat menghilangkan kekeliruan golongan muslimin terhadap isu khilaf ini. Oleh itu, fokus perbincangan kali ini adalah tentang faktor atau sebab atau punca berlakunya ikhtilaf atau khilaf di kalangan ulama. Kalau khilaf di kalangan puak kita, ni orang tak wakil orang ni. Kalau wakil khilafnya sama-sama jahil, pak cerah kata orang, tak habis perbincangan. Kita nak ikhtilaf di kalangan ulama. Antara nikmat Allah Azza wa Jalla ke atas umat ini, khilaf yang terjadi dari kalangan ulama bukanlah dalam perkara usul, dalam perkara pokok, asas agama dan sumbernya yang asli, tetapi khilaf yang berlaku adalah berkenaan dengan perkara yang tidak menjadi penghalang kepada penyatuan ummah, dan ia suatu realiti yang sememangnya berlaku. Tak lagi dah kita mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi. Kita tersentuh isteri batal wuduk, dia tak bantah. Jangan tak sudut balas dengan dia. Jangan duduk bangkit, saya tak akan semaya belakang dia ni sebab dia mazhab Hanafi, dia sentuh perempuan tak batal wuduk. Khilaf. Jangan duduk kelahi lagu tu. Semua umat ini, umat Islam yang memahami isi kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tindakan ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan agama ini dengan cukup terperinci, sempurna dan menyeluruh. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Zaman Nabi mudah lah. Apa-apa yang berlaku, sahabat-sahabat mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merujuk pada baginda apabila berlakunya perselisihan pendapat dari kalangan mereka. Nabi ada. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal pasti hukum dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, sama ada apa yang diperselisihkan itu daripada Al-Quran firmanullah ataupun tentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang belum diturunkan lagi hukumnya. Selepas itu akan turunlah wahyu Allah, yakni Al-Quran yang menjelaskannya. Jadi dia mari tanya tu ayat Quran ataupun ayat ada dah salah faham, boleh berlaku dua-dua. Oleh sebab itulah banyak kita dapati dari dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala yang bermula dengan yas'alunaka. Bermula dengan apa? Yas'alunaka, orang mari tanyamu. Yang bermaksud mereka bertanya kepadamu. Baru je kita lalu ayat yas'alunaka dalam tafsir. Berapa ada yas'alunaka dalam tafsir? Berapa ada? Ni pelajar hak suka mencatat ni. Berapa? Tiada 12, 13. Yas'alunaka wa iza sa'alaka, maknanya yang penting kalimah bermula dengan soalan. Ada 13 ayat yang berbentuk soalan. Kebetulan pula sebuah buku yang ditulis oleh guru saya Syaitiyah, nama dia As-Soal wal Jawab fi Ayatil Kitab. Menarik buku ni. Soalan dan jawapan dalam Al-Quran. Kemudian dia huraikan cerita kenapa. Oh, kalau kita baca ni 3 hari 3 malam tak tidur kita. Orang Kelantan kata galik, orang Malaysia kata sangat leka kita dengan perbincangan para ulama tentang yas'alunaka dalam Quran. Subhanallah. Itu dia panggil ilmu tadabbur Quran. Baik. Di antara ayat ni panjang, anda tak baca semua. Nak ambil tajuk ya. Sebab kalau tidak kita jadi panjang. Di antara ayat yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apakah yang dihalalkan bagi mereka. Kalau Tuhan nak senara benda-benda halal panjang, maka qul, setiap ayat yas'alunaka dijawab dengan kalimah qul, katakan uhilla lakumut thayyibat, Allah halal bagi kamu benda yang baik-baik, sampai ke akhir ayat. Surah Al-Ma'idah ayat 4. Mari surah Al-Baqarah 209. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka mari tanya kamu hukum arak dan judi. Qul, jawab, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mari ayat seterusnya, surah Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil ahid, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka mari tanya kamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Jawab. Mari pula ayat surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka tanya tentang bulan hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jawab. Maknanya ada kalanya jawapan itu, hukum itu datang berdasar kepada soalan. Lagi ayat ada. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih, mereka tanya tentang hukum berperang pada bulan haram. Qul, jawab, qitalun fihi kabirun, berperang dalam bulan haram salah, tapi memerangi orang Islam itu lebih besar. Surah Al-Baqarah 217. Jadi ayat ini setiap kali orang mari tanya, maka datanglah jawapan. Ini contoh ya, contoh ada 4-5 ayat ni contoh. Yang lepasnya tuan-tuan tengok dalam catatan tafsir kita ada satu tajuk khas, soal dan jawab dalam ayatil kitab. Sudah ada dalam catatan tafsir. Dalam siri-siri yang lepas
semak balik. Baru sedap. Kecuali satu ayat je tak ada qul. Ayat mana ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah Baqarah ayat berapa? Mana apa Quran dah duduk sini ni? Ayat dalam ayat puasa kita tu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tak ada qul di ayat itu. Baiklah, huraian panjang, undur ke belakang. Banyak lagi ayat lain yang seumpamanya, akan tetapi ingat, akan tetapi selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam hanya berselisih pendapat berkenaan hukum hakam syariat yang tidak membabitkan usul, asas dan tunjang. Asas sudah selesai dah. Ilmu akidah, ilmu asas sudah ada. Tak payah nak balas di situ. Perbezaan pendapat ini timbul berikutan faktor-faktor yang akan disebut selepas ini. Ada beberapa sebab lah. Sebelum itu, hendaklah kita semua meyakini bahawa tidak terdapat seorang pun orang alim yang betul-betul alim, yang wara', yang berpegang dengan ilmu, amanah dan agamanya akan menyalahi apa yang telah jelas daripada dalil, terjelas terdapat dalil dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang sengaja nak menyalahi Al-Quran dan sunnah. Tidak ada. Ulama yang betul-betul alim, yang wara', dia tak akan menyalahi Quran dengan sunnah. Habis kenapa ulama berbeza? Ni ada satu tuduhan jahat kepada Imam Abu Hanifah. Dia kata Abu Hanifah ni nak menghalalkan riba, nak menghalalkan benda-benda gini. Kita kata la ya akhi, Abu Hanifah lebih wara' daripadamu. Kalau kita kata kita wara', imam lebih besar lah. Tapi mulut jahat, buat tuduhan tidak baik. Sebab apa? Sebab kita duk rasa kita lebih pandai daripada imam. Jangan tuduh. Sekarang ni kita mencari kenapa mereka berbeza. Ni tujuan kita belajar ni, kenapa mencari sebab apa mereka berbeza. Baru betul. Ni tidak menyalahi Quran ni. Panjang lagi. Kata orang, kalau kail panjang sejengkal, jangan menduga lautan yang dalam. Kita baru mengaji 2-3 muka surat usul fiqh. Oh, saya usuli. Tok Syekh ni dia yang mengasaskan kawaid ataupun usul-usul yang ada. Jadi kita slow-slow lah cakap tu, jangan lebih-lebih sangat. Cuma kadang-kadang orang jadi bercakap lebih ni sebab apa? Sebab nak jaga pengikut-pengikut dia. Itu masalah. Allahu Akbar. Ada seorang pendakwah, sedap kata-kata dia. Ana nukilkan kod kata-kata dia di Facebook. Tajuk dia kata, ulama dulu, tulis apa? Ulama dulu ada ummah. Ulama dulu ada ummah. Ulama sekarang ada majikan. Lain tu, berbeza tak? Ulama dulu ada ummah, ulama sekarang ada majikan. Maknanya orang dulu dia berpegang dengan amanah, dengan ilmu dia. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia ditekan oleh khalifah supaya kata Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad mempertahankan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dia dipukul, tapi satu negeri menyokong Imam Ahmad. Dia lawan pemerintah yang zalim. Zaman dia, zaman kita hari ni, ulama ada majikan, mulut kena kunci, kecuali setakat apa yang tuan syekh, tuan majikan setuju. Nak kata apa? Baca ayat tafsir sendiri pun tafsir lah, asalkan big boss okey. Kalau tidak, gugur pula jawatan kita. Tak kira lah jawatan apa, saya tak sebutlah jawatan, nantinya marah ke kawan-kawan sendiri pula. Yang penting realitinya, ulama sekarang ada majikan. Mulut kena selari dengan toke nak apa, begitulah yang kita kata. Kita tahu banyak pendakwah-pendakwah, orang-orang yang ada jawatan autoriti dalam bidang agama, dalam institusi agama, tahu domir dia tak setuju.
Tapi oleh kerana bos nak juga, terpaksa kena setuju. Buatlah syarat pelik-pelik. Jadi macam-macam lah dia punya, sebab tokeh punya pasal. Ulama ummah, tengok dia punya cerita Izzuddin bin Abdul Salam, nama dia Sultan Ulama. Kalau tuan-tuan nak baca cerita ni, tengok dalam web Abu Anas Madani. Ana dah letak situ. Tajuk dia Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Bagaimana ulama ummah ini bila dia turun jawatan, dia nak keluar daripada negeri Mesir, semua orang penjual roti canai, tidak roti canai, roti Arab ni, tutup kedai, nak ikut Syekh keluar daripada negeri. Kita hari ni letak jawatan, tak ada petang, borang penuh orang pakai isi borang mencari jawatan yang kita letak. Jadi kalau kita ada jawatan, jangan letak jawatan sekarang. Tak cerdik kita. Orang lain berjujuk nak masuk. Dan lebih mengampu lagi pula. Allahul musta'an. Bila sebut bab khilaf ni, pendakwah ni kata apa? Waktu berbincang tentang ilmu, kita bincang tentang pendapat ulama, pendapat Malik, pendapat Syafi'i. Tapi bila bincang tentang akaun, dia tak ingat dah, dia lupa dah kepada pendapat yang dia nampak pendapatan. Sedap juga ayat dia ni. Beza tu di antara pendapat dengan pendapatan, berbeza. Waktu bincang ilmu, khilaf pendapat Malik, pendapat Syafi'i. Bila bincang akaun, duk tengok pendapatan berapa sebulan. La haula wala quwata illa billah. Mai. Tak habis kita ni, duk ceramah pula. Tengok ni, ulama zaman dulu, kenapa mereka ikhlas, jujur, ulama ummah, leis. Mereka tidak menyalahi Quran dengan sunnah semata-mata dengan nafsu, tapi mereka menyalahi ataupun berikhtilaf dengan sebab istinbat ataupun kepahaman yang berbeza. Hal ini demikian kerana orang yang tergolong sebagai alim ulama, ilmuwan Islam, sudah pasti matlamat mereka ialah mencari kebenaran. Sesiapa yang memiliki tujuan dan matlamatnya adalah kebenaran, mencari al-haqq, mencari as-sawab, akan dipermudahkan kebenaran kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rujuklah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. Ya qad yassarna, kami permudahkan. Allahu Akbar. Allahumma yassir umurana ya Rabb. Permudahkan kami untuk belajar Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, dan untuk beramal dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam ayat lain, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami akan menyiapkan jalan yang mudah baginya untuk ke syurga. Ini penting sekali. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Jadi kalau orang betul-betul ikhlas nak mencari kebenaran, insya-Allah Tuhan bagi. Namun sebagai manusia biasa, dan kita balik kepada alam realiti, sebagai manusia biasa, sahabat sehebat mana pun ilmunya, setinggi mana pun pengetahuannya, akan berlaku juga kesilapan. Tak lain dah, kekeliruan dan kesalahan dalam mengistimbatkan hukum hakam Allah. Ia bukanlah dalam perkara usul sebagaimana telah dijelaskan tadi, tapi dalam cabang-cabangnya. Semua kita kata semaya wajib, zuhur 4 rakaat, betul? Cuma cabang tu, ada kata nak solat sunat kena usalli fardhu zuhri. Ada kata la, tak ada, Nabi tak pernah sebut usalli. Nak solat, Allahu Akbar, niat dalam hati, aku solat, sempurna. Itu dia panggil furu', cabang. Jangan pula bila orang tak usalli, dia ni tak usalli, bagi dia punya logo
logo keramat dia selalu. Tak habis cerita kita, panjanglah cerita. Tapi berlakunya khilaf sebab berlakunya salah tafsir ataupun silap faham kepada nas asal, furuk. Dan ia bukanlah dalam perkara usul sebagai yang telah dijelaskan tadi, tapi dalam cabang-cabangnya bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam bersifat lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Kita ni pandai setara mana, alim setara mana apa bang, tetap kita dianggap sebagai orang yang lemah. Orang lemah ke kuat kita? Lemah, tak usah kata apa. Baiklah, sekarang manusia itu lemah dari segi ilmu dan pemahamannya, tidak sempurna dan tidak lengkap dalam pelbagai aspek. Oleh itu tidak dapat lari daripada berlakunya kesilapan dalam beberapa aspek dan sudut. Mesti ada kelemahan. Di sini diringkaskan beberapa faktor menyebabkan berlakunya ikhtilaf di kalangan alim ulama serta contoh-contohnya. Ini comel kita ni, sebab dia bawa contoh. Ada beberapa sebab yang kita akan huraikan insya-Allah. Tulis pelajar. Sebab yang pertama. Sebab yang pertama, nombor 1. As-sababul awal an yakuna dalil lam yablugh hadzal mukhalif. Ini penting sekali. Sebab yang pertama, dalil yang ada, dalil ada dah, sama ada dalam Quran ataupun dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada, tetapi tidak sampai kepada ulama tersebut. Ini salah satu daripada contoh. Ada sampai ataupun dia lupa. Dua, siapa dah tak ingat, ataupun sampai tapi dia tak nak guna dalil itu sebab ada dalil lain. Ini tunggu dalam siri-siri yang akan datang. Yang hari ni kita akan ambil setakat yang ni dulu. Yang pertama ni, dalil yang ada tidak sampai kepada ulama tersebut. Contoh baik, ia bukan hanya berlaku pada umat terkemudian, bahkan ia berlaku sejak zaman sahabat lagi. Yang pertama, dalil dapat menguatkan pandangan. Ini apa dia dalil? Cerita Sayyidina Umar. Tulis. Cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu zaman pemerintahan dia pada tahun 18 Hijrah. Tulis, tahun 18 Hijrah bersamaan dengan 639 miladi. Setelah berlakunya pembukaan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar nak pergi ke Syam. Syam ni ke Syria lah. Syria, kawasan Palestin itu dia panggil Syam. Tengok teks hadis baru sedap. Pada suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusafir ke Syam. Dalam masa di pertengahan perjalanan tiba berita, mari maklumat bahawa wabak taun telah menyerang Syam. Dia panggil taun amwas. Ramai orang mati bergelimpangan. Umar apa berhenti tengah jalan, break. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memanggil para sahabatnya bermesyuarat tentang apakah tindakan yang perlu diambil. Hei, kita ni nak pergi ke Syam. Sekarang ni Syam sedang dilanya oleh wabak taun, mati ramai orang. Kalau kita masuk, mungkin kita mati. Macam mana pandangan sahabat-sahabat? Sedap itu soalan dia. Para sahabat besar di kalangan Muhajirin dan Ansar berbincang. Lalu terhasillah dua pendapat, dan pendapat yang apa ni, satu pendapat kata, Umar, kita akan datang nak pergi berperang. Kalau kita pergi ke Syam, mati syahid, mati kena tolong, mati syahid, mati, hot semangat. Ada pula kumpulan lain yang berfikiran lebih orang panggil lebih rasional. Kita mari nak berperang dengan musuh, dengan kafir,
sebab nak menegakkan agama Islam. Bukan nak perangai ta'un. Perangai ta'un tak ada masalah, itu ujian Allah Ta'ala kepada hamba dia. Kalau mati saja boleh pahala ta'un, tapi kita tidak memberi kesan besar pada Islam. Umar lebih cenderung kepada pendapat yang kata kita balik ke Madinah. Kita balik. Tengok duk bicara panjang. Allah. Tiba-tiba datang Abdul Rahman bin Auf. Masa mesyuarat tadi Abdul Rahman tak ada. Boleh jadi dia pergi ada hal lain, dia masuk mesyuarat. Abdul Rahman ni ulama besar, sahabat besar. Salah seorang daripada mubasysyirin bil jannah, orang yang dapat anugerah Nabi sebut ahli syurga hidup-hidup. Dan dia pula ahli koprak yang besar. Bila dia mari, tak sekhilaf, tak sebincang. Indi min zalika ilma, aku ada ilmu tentang perkara ini. Terkejut sahabat-sahabat. Panjang dah bicara ni, berkokeh dah ni, nak balik nak pergi. Kata orang berasak dah bicara. Tiba-tiba Abdul Rahman bin Auf kata, indi min zalika ilma, aku ada ilmu. Apa dia Abdul Rahman? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok hadis di kitab. Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Kalau kamu dengar sebuah negeri itu berlaku ta'un, mu jangan masuk negeri itu. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kamu duduk dalam negeri ada ta'un, mu jangan lari keluar. Kalau Allah Ta'ala takdir mati, matilah. Sebab apa? Sebab kita tak ada wabak. Bila kita masuk tempat ta'un, kita kena. Ni kita di tempat ta'un, boleh jadi kita pembawa wabak. Kalau kita keluar, habis. Orang Kelantan kata ecer ni maknanya kita bawa wabak tu keluar, orang lain pula mati ramai. Ini ilmu kuarantin. Main-main. Ingat kuarantin tak ada lesson lah. Tengok. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Kata para sahabat, sahabat besar tu Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu, tapi dia tak dengar hadis ini. Jangan pula kata tak mana siapa Umar duduk bawah dagu Nabi tak dengar hadis ni. Habis awak nak tuduh Abdul Rahman bin Auf. Itu sebab apa berlaku khilaf? Sebab hadali tak sampai. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau ada dah pada Sayyidina Umar hadis ni, dia bicara ke tak bicara? Tak bicara dah. Umar kata balik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza antum bi ardin fala takhruju minhu." Kalau duduk luar, la tadkhulu. Habis cerita. Mari pula ada seorang lagi tegur Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, atafiruna min qadarillah. Mu nak lari daripada takdir Allah. Dalam perbincangan awal ni, sebelum apa ni? Sebelum mari Abdul Rahman bin Auf. Mu nak lari daripada takdir Allah. Kalau Tuhan takdir tak mati, tak mati. Umar jawab, kata-kata hikmah Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak takdirkan kita masuk tempat ta'un, kita balik, itu pun takdir Allah Ta'ala. Bijak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam bab takdir ni ada sebuah buku yang saya usaha terjemahan dia, nama dia Rukun Iman. Comel buku ni. Yang belum ada buku ni elok baca. Nama dia Rukun Iman. Menarik sebab ringkas. Quran, hadis, huraian ulama sikit, habis. Tapi kita kena faham betul-betul dalam ilmu qada dan qadar. Kalau tidak, ramai orang tergelincir dengan sebab loss, kehilangan paksi kita kepada memahami qada dan qadar. Nafiru min qadarillah. Umar kata kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak takdir kita masuk, kita balik. Bijak jawapan. Tengok kitab. Hukum ini tidak diketahui oleh ramai sahabat besar, sama ada di golongan Muhajirin Ansar, sehinggalah Abdul Rahman bin Auf menyampaikannya kepada mereka. Banyak lagi contoh lain, tapi anak tak saya bawa dah. Kalau bawa lagi tak bergerak kita. Waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulislah. Dah sebut dah ni, kena cerita juga. Waktu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, sahabat berbincang nak ke bumi di mana jasad yang mulia. Nak bawa ke Baqi',
Nak balik Mekah, tempat kelahiran dia, ada yang keras, kita pergi ke Palestin, ke bumi dekat tu ayah dia Nabi Ibrahim. Bincang-bincang, mari Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar kata, la, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya yudfanu haitsu qubid. Terus bincang banyak. Aku dengar Rasulullah bersabda, para nabi dikebumikan di tempat dia wafat. Nabi kita wafat di mana? Di rumah Sayyidah Khadijah. Nabi kita wafat di rumah Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka digalinya kubur di rumah Aisyah. Takdir Allah Ta'ala. Nak jadi satu tempat yang mulia, jasad yang mulia dikebumikan di bumi yang mulia. Alhamdulillah. Cukuplah. Kita pindah kepada contoh yang kedua. Pandangan ulama tentang tempoh iddah wanita. Sebab hak ni mudah faham, sebab baru belajar 3 siri ke 4 siri tentang iddah. Iddah wanita ni berbeza-beza. Iddah orang mati, iddah apa ni, dicerai oleh suami sebelum bersama, tak ada iddah. Sudah bersama, ada iddah. Wanita ada haid, wanita tak ada haid, semuanya. Tajuk kita ni wanita kematian suami. Iddah wanita hamil. Terdapat contoh lain, 2 orang sahabat besar, iaitulah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa 2 orang ni? Sepupu. Abbas adik-beradik kepada Abu Talib. Abdullah anak Abbas, Ali anak Abu Talib, sepupu. Bincang. Yang kata bala berbincang. Berpandangan bahawa iddah wanita hamil yang kematian suami mesti mengambil tempoh iddah yang lebih panjang berbanding dengan iddah wanita kematian suami yang biasa, iaitu 4 bulan 10 hari atau sehingga dia melahirkan kandungannya itu. Ingat molek gini, iddah wanita kematian suami berapa hari? 4 bulan 10 hari. Tapi dia baru mengandung, maknanya kandungan dia ni akan lahir 8 bulan kemudian. Jadi Ali kata kita kena ambil tempoh yang paling panjang, 8 bulan baru tamat tempoh. Lantas dia melahirkan sehingga dia melahirkan kandungannya itu. Lantas jika dia melahirkan sebelum berakhir tempoh iddah itu, dia mesti menunggunya sehingga habis tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Dan jika tempoh iddah telah berakhir tapi dia masih belum melahirkan, iddahnya mesti kekal sehingga dia melahirkan anak itu. Mereka berfatwa berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu apabila sampai masa mereka melahirkan kandungan. Jadi surah At-Talaq ayat 4. Betul, Sayyidina Ali berfatwa dengan ayat Quran. Ayat Quran jelas, wanita mengandung sehingga bersalin. Seterusnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang-orang yang meninggal dunia antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau ni kata 4 bulan, kalau tu kata siapa melahirkan anak. Antara kedua-dua ayat ini masing-masing mempunyai hukum secara umum dan khusus. Jadi bagi mengumpul kedua-dua ayat ini, mereka berpendapat mesti mengambil tempoh iddah yang lebih panjang antara kedua. Hak mana lebih lama? Hak itulah iddah. Sama ada 4 bulan 10 hari atau pelahiran anak. Jangan kata orang Ali tak faham. La, Ali istinbat daripada Quran. Tetapi tengok, tetapi inilah yang jadi khilaf ni. Tetapi sunnahnya tidak begitu. Hal ini demikian kerana telah sabit hadis daripada Al-Miswar Ibn Al-Makhramah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Subai'ah. Tulis apa? Nama orang perempuan, nama dia Subai'ah.
Ana tak aja jumpa lagi nama orang Malaysia ni, nama Subai'ah. Siapa nak boleh baby sehari dua ni, cucu ke cicit ke, buh nama Subai'ah. Al-Aslamiyah jangan buh. Aslamiyah nama kabilah Bani Aslam. Subai'ah Al-Aslamiyah nafisat, maknanya mesalin. Ba'da wafati zaujiha bilayalin, lepas beberapa malam suami dia meninggal, kuah tu baby, anak yatim dah. Faja'at, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah, ada orang nak tolong jaga baby. Laku Subai'ah. Ada orang nak tolong jaga baby Rasulullah, mana nak kahwin dengan dia. Anak rasa kalau mengikut kepada layali ni, pantang 40 hari tak habis lagi ni. Tak habis pantang lagi. Tak tahulah Arab ni pantai berapa hari, tapi kalau Melayu 40 hari dengan ikan-ikan keringnya. Zaman dululah, zaman jamu dengan makjun, zaman jamu ni tak sedut Arab. Allah, kalau mak mari kat buku lah perut. Nak makan ikan kering, mak balik. Tok lelaki nak buku perut. Sopan. Baik, itu cerita lain ni. Balik cerita Subai'ah. Dia kata, Rasulullah, ada orang pinang saya nak tolong jaga baby ni. Macam mana? Fasta'zanatu an tankiha, nak kahwin. Fa'azina laha fanakahat. Nabi kata, boleh. Dah mudah lahirkan anak, boleh kahwin. Maka dia berkahwin. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Hal ini bererti mengambil hukum dengan ayat daripada surah At-Talaq yang dinamakan dengan surah An-Nisa Al-Saghir, itu secara umum orang hamil habis iddah dia dengan bersalin. Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan anak. Kita yakin sekiranya hadis ini sampai kepada dua orang sahabat yang besar tadi, ulama sahabat, Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas, pasti mereka akan berhukum dengannya dan tidak bersusah berijtihad mengenainya, atau mungkin ada sebab lain yang kita tidak ketahui. Boleh jadi ada sebab lain, wallahu alam. Sebab kadang-kadang sahabat ni sampai dalil tapi dia tak nak pakai sebab dia tak yakin dengan Subai'ah, dengan rawi. Macam cerita lah yang akan datang nanti. Dia dengar hadis tu, tapi dia ya betul ke? Ya lah kau ni. Dia macam tidak ada keyakinan. Pasal itulah kita kata faktor ni banyak. Jadi Allah, menarik cerita ni nak. Makin menarik, makin hari makin menarik. InsyaAllah cerita sedap lagi. Perbezaan pendapat antara 3 orang ulama besar. Tapi oleh kerana masa habis, kita tangguh dulu ni kepada siri akan datang. Jangan lupa hari Jumaat depan kita dengar macam mana 3 orang ulama besar datang daripada sebuah negeri Iraq berbincang di Mekah, berbeza pandangan. Tunggu dalam siri akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.